Hello everyone. Dalam rakaman ini kita akan tengok bahagian terakhir untuk bab 6 fungsi trigonometri, iaitu kita akan bincang identiti trigonometri. Kita akan bincang apakah takrifan identiti. Selepas itu kita akan tengok dua jenis identiti. Yang pertama ialah identiti dari rumus Pythagoras, yang kedua ialah identiti untuk sudut majmuk. Sebelum kita tengok takrifan identiti, saya nak bincang takrifan untuk persamaan algebra. Untuk persamaan algebra, persamaan itu hanya benar untuk beberapa nilai x. Contohnya, kalau kita ada persamaan algebra 5x tolak 2 sama dengan 3x tambah 4, persamaan ini bukan benar untuk apa-apa nilai x. Contohnya, kalau saya gantikan nilai x ialah 1 ke dalam persamaan ini, kita akan dapat 5 darab 1 tolak 2 ialah 3 untuk bahagian pada kiri persamaan ini. Tapi pada bahagian kanan, kalau kita ganti nilai x sama dengan 1, kita akan dapat 3 tambah 4 iaitu 7. So kita boleh tengok di sini bahagian kiri tidak sama dengan bahagian kanan. So persamaan ini tidak benar kalau x ialah 1. Bila kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat nilai x sama dengan 3 sahaja, ya. So, untuk persamaan ini benar untuk nilai x sama dengan 3 sahaja. Kita tak boleh gantikan apa-apa nilai x yang kita suka. Tapi untuk identiti algebra, persamaan itu akan benar untuk semua nilai x. Ya, untuk semua nilai x, kita akan ada persamaan yang benar. Contohnya, kita boleh ada identiti algebra dalam kurungan x tambah 1 kuasa 2. Dia akan sama dengan dalam kurungan negatif 1 tolak x kuasa 2 untuk semua nilai x. Kita boleh cuba gantilah apa-apa nilai x. Dua-dua ni akan beri nilai yang sama. Untuk tandakan bahawa satu persamaan adalah identiti, kita akan guna tanda ini. Di mana persamaan ini kita sudah tambah satu garisan yang ketiga untuk bagi simbol identiti macam ni. Dalam bab ini, kita akan tengok identiti untuk fungsi trigonometri. Identiti trigonometri ini akan didapati dari fakta geometri. Kita akan belajar dua jenis identiti trigonometri yang didapati dari fakta geometri ini. Satu kumpulan dari rumus Pythagoras, yang dua dari sudut majmuk. So, mari kita tengok kumpulan pertama dengan buat sedikit ulang kaji tentang rumus Pythagoras. Kita perlu ingat rumus Pythagoras ini adalah rumus untuk segitiga bersudut tegak, iaitu segitiga yang mempunyai sudut 90 darjah. Dan rumus Pythagoras ini akan memberi kita hubungan antara panjang sisi segitiga ini. Hubungan ini diberi dari panjang sisi tentangan kuasa 2 tambah panjang sisi sebelah kuasa 2 sama dengan panjang hipotenus kuasa 2. Okay, so bagaimana rumus Pythagoras ini akan dijadikan kepada trigonometri? Kita perlu ingat bahawa takrifan fungsi trigonometri asal adalah berkaitan juga dengan segitiga bersudut tegak juga. Oleh itu, kita boleh buat beberapa pertukaran kepada rumus ini untuk dapat fungsi trigonometri dan identiti trigonometri nanti. So, kita akan tukarkan rumus Pythagoras ini dengan membuat langkah-langkah ini. Kita akan bahagikan rumus ini dengan hipotenus kuasa 2. Kita buat pembahagian ini kerana kita boleh ingat dalam takrifan fungsi asal trigonometri seperti sinus dan cosinus, dia ada nisbah di mana hipotenus di bawah pecahan itu. Oleh itu, jika kita bahagikan dia dengan hipotenus kuasa 2, kita boleh akan ada hipotenus di bawah pecahan nanti. Selepas tu, kita juga tahu dalam takrifan itu, kita tak ada kuasa 2. Oleh itu, kita keluarkan kuasa 2 dari pecahan itu dengan menggunakan hukum untuk kuasa. So, sekarang kita dapat kurungan tentangan per panjang hipotenus kuasa 2 tambah dalam kurungan sebelah per panjang hipotenus kuasa 2 sama dengan 1. So, pecahan-pecahan ini adalah takrifan untuk fungsi trigonometri sinus dan cosinus. So, kita boleh tukarkan ini kepada sinus theta dan pecahan ini kepada cosinus theta.
Bila kita buat tukaran ini, kita akan dapat identiti trigonometri Pythagoras yang pertama yang paling penting, iaitu sinus kuasa 2 theta tambah cosinus kuasa 2 theta sama dengan 1. Perkara yang penting dalam identiti ini ialah sudut dia, theta ini mestilah sama dengan dalam dua-dua fungsi trigonometri ini, ya. So, identiti ini sekali lagi adalah sinus kuasa 2 tambah cosinus kuasa 2 sama dengan 1. Kita sudah dapat identiti trigonometri pertama, tetapi bagaimana kita akan guna identiti trigonometri ini? So, mari kita tengok contoh pertama. Contohnya ialah kita boleh ditanya untuk buktikan sesuatu identiti yang lain. So, bukan identiti yang kita tengok tadi, tetapi kita nak buktikan identiti lain yang akan diberi di dalam soalan. Di dalam contoh ini, kita diberi persamaan pertama dan kita ditanya untuk buktikan dia boleh ditulis dalam bentuk kedua. Seterusnya, kita perlu guna bukti identiti itu untuk selesaikan persamaan pertama. Bagaimana kita akan selesaikan soalan seperti ini? Soalan pertama, 3 sinus kuasa 2x tambah 7 sin x sama dengan cosinus kuasa 2x tolak 4. Dan kita boleh tengok dalam bentuk kedua yang kita nak buktikan, dia tak ada cosinus. Itu bermaksud kita nak tukar keluar cosinus x kuasa 2 ini. So, kita akan tukarkan ini dengan identiti yang kita belajar tadi. So, identiti itu ialah sinus kuasa 2x tambah cosinus kuasa 2x sama dengan 1. Identiti ini boleh ditulis dalam bentuk cosinus kuasa 2x sama dengan 1 tolak sinus kuasa 2x. Oleh itu, saya boleh gantikan persamaan ini ke dalam persamaan pertama. So, kalau saya panggilkan ini sebagai persamaan kedua. So, kita ganti 2 ke dalam 1. Ini sama dengan kaedah pergantian untuk sistem persamaan, ya. So, bila kita dah buat penggantian ini, kita akan dapat 3 sinus kuasa 2x tambah 7 sin x sama dengan 1 tolak sinus kuasa 2x tolak 4. So, selepas saya sudah guna identiti trigonometri kita untuk tukar keluar cosinus kuasa 2x ini, bila saya buat permudahan nanti, saya akan dapat bentuk kedua yang diperlu. So, mari kita tengok permudahan ini. So, bila saya buat permudahan ini, saya akan pindahkan sinus kuasa 2 yang ditolak di kanan ke kiri sini. So, tambah sinus kuasa 2x tambah 7 sin x. Selepas itu, di sini adalah 1, so bila pindah ke kiri menjadi negatif 1 dan negatif 4 ini akan menjadi tambah 4. So, di kanan sekarang ada kosong saja. Persamaan kedua iaitu 4 sinus kuasa 2x tambah 7 sin x tambah 3 sama dengan kosong. So, ini telah dibukti. Okay. So, soalan buktikan identiti bermaksud kita perlu tukarkan persamaan yang pertama kepada persamaan kedua, ya, dengan guna identiti. Untuk bahagian kedua ini, kita nak selesaikan persamaan pertama. Persamaan pertama ini susah untuk diselesaikan kerana kita ada sinus dan cosinus di dalam persamaan yang sama. Oleh itu, kita akan guna persamaan kedua yang kita telah buktikan adalah sama dengan persamaan pertama. So, jika kita selesaikan persamaan kedua, itulah sama dengan selesaikan persamaan pertama. Ini kita perlu nampak bahawa sinus ini ada kuasa 2 dan sinus ini tak ada kuasa yang ditulis. Iaitu soalan ni ada bentuk kuadratik kerana kita boleh tengok kuasa dia macam kuasa kuadratik. 2 dengan 1 dengan kosong di sini, ya. So, ini boleh ditengok bahawa ini adalah soalan kuadratik kalau kita bagi sinus x sebagai y. So, kalau kita gantikan sinus x dengan y, persamaan ini akan menjadi 4y kuasa 2
tambah 7y tambah 3 sama dengan 0. Boleh selesaikan dia dengan guna kaedah penyelesaian kuadratik. So saya akan guna factorization untuk selesaikan soalan ni. So kita akan dapat 4y tambah 3 darab y tambah 1 sama dengan 4y kuasa 2 tambah 7y tambah 3. Oleh itu, y adalah sama dengan negatif 3/4 atau negatif 1, iaitu sinus x. Kerana sinus x adalah sama dengan y, sinus x ialah negatif 3/4 atau negatif 1. So, kita boleh selesaikan persamaan sinus x sama dengan negatif 3/4 atau negatif 1 untuk dapat nilai x. Sekarang, so persamaan pertama yang perlu diselesaikan ialah sinus x sama dengan negatif 1. So, bila saya selesaikan ini, saya akan dapat x adalah arcsin negatif 1. Oleh itu, x ialah 3π/2. Untuk persamaan kedua, sinus x sama dengan negatif 3/4, kita akan buat perkara yang sama. So, kita akan dapat x ialah arcsin negatif 3/4. So, x ialah... So, untuk dapatkan jawapan ini, kita mestilah guna kaedah yang kita belajar dalam bahagian pertama bab ini. Untuk dapat nilai bila kita guna 4 sukuan tu. So, bila kita ada 4 sukuan, kita mesti cari sudut rujukan dulu. So, kalau kita masukkan arcsin 3/4, kita akan dapatkan bahawa sudut rujukan alpha ialah sama dengan 0.848 radian. Tapi ini adalah sudut rujukan sahaja, negatif untuk jawapan dia. Itu bermaksud kita mesti guna sukuan 3 dan 4, sukuan tangent dan sukuan cosinus untuk dapat jawapan. Iaitu x adalah sudut ini dengan x ialah sudut di sukuan 4 ini. So, nilai x1 ialah pi tambah 0.848 dan sudut kedua di dalam sukuan keempat ialah 2 pi tolak sudut rujukan 0.848. Ini akan memberi kita nilai x sama dengan 3.99 ataupun 5.44 radian. So, inilah satu kegunaan identiti pertama yang berdasarkan rumus Pythagoras, iaitu sinus kuasa 2 theta tambah cosinus kuasa 2 theta sama dengan 1. Identiti ini. So, bentuk kedua untuk identiti ini, kita boleh dapatkan dengan tukarkan bentuk identiti dengan bahagi dia dengan cosinus theta. So, jika kita bahagikan dia dengan cosinus kuasa 2 theta, kita akan dapat sinus kuasa 2 theta per cosinus kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan 1 per cosinus kuasa 2 theta. Kita buat begini kerana bila kita bahagikan dia dengan cosinus kuasa 2 ini, kita akan tukarkan bentuk dia kepada fungsi trigonometri songsang. Iaitu bahagian kanan identiti ini sekarang ialah fungsi secant kuasa 2. Bila kita tukarkan 1 per cosinus ini kepada secant. Selepas itu, kita nak tukarkan pecahan ini. Untuk pecahan ini, kita boleh tukarkan sinus dengan cosinus dengan takrifan dia. So, sinus ialah panjang sisi tendangan per panjang hipotenus dan cosinus theta ialah sama dengan panjang sisi sebelah per hipotenus. Pecahan besar ini, kita akan dapat hipotenus di atas dengan hipotenus di bawah telah dihapuskan. Oleh itu, kita ada nisbah panjang sisi tendangan per panjang sisi sebelah, iaitu takrifan tangent theta. So, ini adalah identiti yang penting juga. Identitinya tangent theta sama dengan sinus theta per cosinus theta.
Dengan guna identiti baru ini, kita boleh tukarkan sinus theta per cosine theta dalam identiti ini untuk menjadi tangent kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan secant kuasa 2 theta. Identiti Pythagoras yang kita dapat tadi, sinus kuasa 2 tambah cosinus kuasa 2 theta sama dengan 1. So, dua-dua bentuk identiti adalah sama. Kita boleh buat perkara yang sama, tapi kita bahagikan dia dengan sinus kuasa 2 theta untuk dapatkan bentuk ketiga untuk identiti ini. So, jika kita bahagi dengan sinus kuasa 2 theta, kita sekarang dapat 1 tambah cosinus kuasa 2 theta per sinus kuasa 2 theta sama dengan 1 per sinus kuasa 2 theta. Sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Untuk pecahan di depan, cosinus kuasa 2 per sinus kuasa 2 ini, kita boleh tengok dia adalah songsang untuk sin theta per cos theta. Iaitu dia ialah songsang untuk tangent theta. Iaitu ini adalah fungsi cotangent theta. Okay. So, bentuk terakhir untuk identiti asas Pythagoras ini adalah 1 tambah cotangent kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Identiti ini tidak perlu diingati kerana identiti ini akan diberi dalam senarai rumus pada peperiksaan nanti. Tetapi murid-murid mestilah faham baik-baik bagaimana gunakan identiti ini untuk selesaikan soalan nanti. So, sekarang saya nak murid-murid cuba soalan 11 pada muka surat 111. Jawapan di sini kita akan tengok bahagian seterusnya, iaitu identiti sudut majmuk. Sudut majmuk adalah bila kita tambah dua sudut. Contohnya kalau saya ada sudut A dan B di sebelahan, saya boleh tambahkan sudut A dan B. Selepas itu, saya boleh guna A dan B dengan fungsi trigonometri kita. Kita juga boleh tolak dua sudut ini untuk dapat sudut majmuk. So, kalau saya boleh tolak B dan A dan guna fungsi trigonometri juga. Okay. So, bila kita guna sudut majmuk, kalau kita tak ada dua nilai untuk A dan B, kita boleh guna identiti sudut majmuk untuk pisahkan dia. Untuk bila kita pisahkan sudut majmuk itu, kita akan dapat fungsi trigonometri dalam A dan B secara asingan. Sekarang kita ada tiga identiti untuk sudut majmuk. Satu untuk setiap fungsi trigonometri asas. Setiap identiti ada dua bentuk. Dua bentuk ini dari faktor ini, tambah atau tolak. Kalau kita tambah dua sudut itu, kita akan dapat satu bentuk. Kalau kita tolak dua sudut itu untuk dapatkan sudut majmuk itu, kita akan dapat bentuk yang kedua. Contohnya, identiti pertama, sin ini boleh ditulis dalam dua bentuk. Yang pertama ialah bila kita ada dua sudut yang ditambahkan, itu akan memberi kita sin A cosine B tambah cos A sin B. Tapi kalau kita ada sudut majmuk yang dibentuk dalam penolakan, kita akan dapat sin A cos B tolak cos A sin B. So, kita boleh tengok yang sama adalah fungsi sinus dan cosinus dan huruf A dan B. Yang telah berubah adalah adakah kamu guna operasi tambah atau tolak. So, untuk sinus, tambah dan atau tolak ini akan berikutan dengan sudut majmuk itu. Tapi untuk fungsi cosinus, kita boleh tengok dalam rumus identiti ini, kita ada simbol macam ni, di mana negatif di atas positif. Itu bermaksud operasi yang tidak guna adalah bertentangan dengan sudut majmuk. So, kalau kita ada cosinus A tambah B, kita akan dapat cosinus A, cosinus B tolak sin A, sin B. Ya. So, di sini ialah tolak tapi sudut majmuk ialah positif, plus.
So, ini adalah 3 identiti sudut majmuk yang kamu perlu tahu. Kegunaan dia adalah sama dengan identiti untuk Pythagoras. So, soalan yang kita dapat akan ada bentuk yang sama. Contohnya, kita boleh ditanya untuk buktikan sesuatu identiti yang diberi. Dalam contoh ini, untuk buktikan cosinus 2A sama dengan 1 tolak 2 sinus kuasa 2A, saya akan bermula dengan bahagian kiri, cosinus 2A. Ini kerana di sini saya boleh tengok bahagian kiri ada sudut 2A, tapi bahagian kanan hanya ada sudut A. So, itu bermaksud saya mestilah guna identiti sudut majmuk untuk tukarkan 2A ini untuk menjadi A. Saya tahu saya boleh guna identiti sudut majmuk untuk ini kerana 2A ini adalah sudut berganda, iaitu saya boleh tulis 2A ini sebagai A tambah A. Oleh itu, ini adalah sudut majmuk yang saya boleh guna identiti yang kita belajar tadi. So, identiti itu tidak perlu diingatkan, tapi kamu mesti tahu bagaimana gunakan dia dan guna dia dari senarai rumus dari dalam peperiksaan nanti. Bila kita guna identiti sudut majmuk di sini, kita akan dapat cosinus A darab cosinus A, kerana dua sudut di dalam sudut majmuk itu adalah A tolak sinus B A darab sinus A, kerana di dalam persamaan ini kita tak ada sudut B, so dua-dua adalah A. Okay, sebab itu kita boleh buat pemudahan. So, cosinus A darab cosinus A ialah cosinus kuasa 2A tolak sinus kuasa 2A. Tapi di dalam jawapan yang terakhir, kita tak ada cosinus kuasa 2. Oleh itu, kita mestilah tukar cosinus kuasa 2 kepada sinus kuasa 2. So, di sini saya akan guna identiti Pythagoras dari bahagian 2 video ini, supaya kita akan dapat jawapan yang terakhir nanti. So, bila saya guna identiti Pythagoras, kita tahu cosinus kuasa 2A ialah 1 tolak sinus kuasa 2A. So, akhirnya bila saya buat permudahan terakhir, saya akan dapat 1 tolak 2 sinus kuasa 2A. So, di sini identiti ini telah dibukti. Cosinus 2A boleh ditukarkan kepada 1 tolak sinus kuasa 2A. Saya akan buat satu contoh lagi pembuktian dengan menggunakan identiti sudut majmuk. Kita sekarang akan tengok sudut separuh, di mana sekarang kita ada cosinus A bahagi 2. Sudut A bahagi 2 ini juga adalah sudut majmuk, kerana kita boleh tulis A sebagai A per 2 tambah A per 2. So, bila kita tengok sudut separuh, kita boleh guna identiti sudut majmuk untuk buat soalan itu. So, seperti contoh sebelum ini, saya akan guna cosinus A sama dengan identiti sudut majmuk, iaitu cosinus A per 2 cosinus A per 2 tolak sin A per 2 darab sin A per 2. Dan saya boleh guna permudahan seperti contoh sebelum ini untuk dapat cosinus kuasa 2A per 2 tolak sinus kuasa 2 sudut A per 2. Di dalam contoh ini, kita boleh tengok sekarang jawapan terakhir ni tak ada fungsi sinus. Oleh itu, kita akan tukar sinus kuasa 2 ini dengan guna identiti Pythagoras juga. So, sinus kuasa 2 ini akan menjadi negatif sinus kuasa 2 adalah sama dengan cosinus kuasa 2 A per 2 tolak 1. So, selepas kita sudah buat guna identiti ini, kita boleh buat permudahan terakhir untuk dapat 2 cosinus kuasa 2 A per 2 tolak 1. So, di sini identiti kita sudah dibukti. So, kita ada cosinus A sama dengan 2 cosinus kuasa 2 A per 2 tolak 1. Kita akan tengok satu contoh terakhir sebelum saya bagi kamu kerja rumah. Di dalam contoh ini, kita diberi satu fungsi
trigonometri dengan satu nilai yang diberi dan kita disuruh cari dua nilai untuk fungsi trigonometri yang berkaitan. Tetapi sekarang kita boleh tengok dua sudut di dalam soalan ni adalah sudut yang boleh didapati dari sudut majmuk, iaitu sudut berganda dan sudut separuh. Untuk jawab soalan ini, langkah pertama yang saya akan guna bukanlah untuk guna identiti sudut majmuk. Ya. Saya akan bermula dengan cari nilai fungsi trigonometri asas, iaitu sinus dan tangent yang tidak diberi dalam soalan ini. Barulah saya boleh guna identiti trigonometri nanti. So, kita akan dapat nilai-nilai ini dengan lukis segitiga bersudut berganda. Selepas itu cari nilai-nilai untuk panjang semua sisi ini dan gunakan sinus dan tangent nisbah dia untuk dapat nilai. So kita sekarang diberi cosinus theta ialah iaitu P per 1. Oleh itu di dalam segitiga sudut bertegak ini saya tahu sisi bersebelahan ia ada panjang P dan hipotenus ada panjang 1. Dengan mengguna rumus Pythagoras, saya tahu sisi bertentangan ada nilai 1 tolak P kuasa 2. Semua ini dalam punca kuasa. Selepas saya sudah dapat semua nilai untuk panjang segitiga ini, saya boleh cari nilai sinus theta dan tangent theta. Dan bila saya cari nilai sinus dan tangent theta ini, saya perlu guna faktor theta ini di antara 3/2 pi dan 2 pi. Iaitu bila kita lukis theta ini, theta adalah di sukuan terakhir. So theta di sini. Ya, so theta di sini dan sudut yang di dalam sana adalah sudut alfa. So ini sebabnya adalah sudut alfa. So sukuan terakhir ni adalah sukuan C, iaitu sukuan cosinus. Oleh itu sinus dan tangent dalam sukuan ini ada nilai negatif. So nanti bila saya cari sin theta dan tan theta ini, saya perlu beri dia nilai negatif. So sinus theta adalah sisi bertentangan 1 tolak P kuasa 2 dalam punca kuasa per hipotenus, iaitu 1. Dan tangent theta adalah sisi bertentangan, so punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 per sisi bersebelahan, iaitu per P. So ini adalah nilai untuk fungsi trigonometri asas. Selepas itu barulah kita cari sinus 2 theta ini dengan mengguna identiti trigonometri untuk sudut berganda. Dan kita tahu sin 2 theta ini adalah sama dengan sin theta cos theta tambah sin theta cos theta. Kerana kita tahu 2 theta ini boleh ditulis sebagai theta tambah theta sebagai sudut majmuk. So untuk dapat nilai sin minus 2 theta ini, saya gantilah nilai untuk sin theta dan nilai untuk cos theta ke dalam soalan ni. So nilai sin theta ialah negatif punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 dan cosinus theta ada nilai P, dan kerana sin theta cos theta tambah cos theta sin theta ini sama dengan darabkan dia dengan 2. So bila kita buat pemudahan nanti, kita dapat negatif 2P punca kuasa 1 tolak P kuasa 2 adalah nilai sin 2 theta. Okay, so kita akan tamat video sebentar lagi. Okay, so untuk kerja rumah, tolong cuba soalan dari 12 sampai 15 dari muka surat 113 sampai 116. Ya, kalau murid-murid ada apa-apa yang kamu tak faham bila kamu buat soalan ni, okay, kita boleh bincang pada kelas pada hari Sabtu nanti. Okay, terima kasih murid-murid. Bye-bye.